Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching. Bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita pagi Sarawak edisi Sabtu 15 Februari dengan paparan ini. 5 kes baru disyaki COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua pesakit dalam siasatan PUI kini dirawat dan dikuarantin di Hospital Umum Sarawak. Menurut kenyataan tersebut, mereka adalah warga negara Malaysia. Ini membawa kes PUI terkumpul di Sarawak dari 10 Januari hingga Khamis lepas adalah sebanyak 85 kes. Daripada jumlah itu, 75 kes adalah negatif selepas ujian makmal, manakala 10 kes masih menunggu keputusan ujian. 85 kes PUI itu melibatkan 64 rakyat Malaysia, 18 orang warga Cina dan masing-masing seorang warga Thailand, Indonesia dan Kanada. Sehingga semalam, Jabatan Kesihatan Sarawak telah menyaring lebih 5,000 pelawat yang memasuki negeri menerusi lapangan terbang serta yang masuk atau keluar menerusi jalan darat dan laut. Perbincangan berhubung permintaan tinggi terhadap pengeluaran penutup hidung dan mulut di negara ini telah diadakan antara Syarikat Produk Terbabit dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Timbalan Menteri KPDNHEP Chong Chen Chen berkata syarikat terlibat yang beroperasi di Semenanjung bersetuju untuk meningkatkan pengeluaran penutup hidung dan mulut untuk menampung keperluan dalam negara selain pengeksportan ke luar negara. Maka kita telah berhubung dengan mereka dan berbincang untuk mereka menambah itu production mereka supaya setengah daripada production mereka itu hasil itu dibekalkan untuk pasaran tempatan. Dalam pada itu, para peniaga termasuk farmasi diingatkan untuk tidak menaikkan harga penutup hidung dan mulut bagi mengaut keuntungan melampau. Beliau memberitahu demikian pada sidang media di Sibu selepas menyerahkan watikah pelantikan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Dr. Ting Tiong Chun sebagai setiausaha politik beliau atas kapasiti pengerusi DAP Sarawak di Miri. Dalam pada itu, Chong Chen Chen menyarankan pengguna supaya melakukan perbandingan harga terhadap barangan sebelum membuat sebarang pembelian. Ini khususnya barangan yang bukan dikawal oleh kerajaan. Langkah itu penting bagi mengelak ditipu peniaga yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga sesuka hati. Kalau pengguna membuat perbandingan sebelum mereka buat pembelian, sekurang-kurangnya lah ia akan mengurangkan itu chances di mana mereka akan ditipu atau membeli barang dengan harga yang berlebihan. Chong memberitahu demikian selepas merasmikan Expo Pengguna Sarawak yang berlangsung selama 3 hari di Kuching. KPDNHEP telah merekodkan kira-kira 21,000 aduan daripada pengguna dari seluruh negara. Ia terutamanya membabitkan harga barangan dan penipuan perniagaan dalam talian. Pelbagai langkah diambil bagi mengekang penularan COVID-19. Meskipun tiada kes positif COVID-19 dilapor di negeri ini, Pusat Khidmat Parlimen Lanang mengambil inisiatif dengan mengagihkan 60 unit termometer inframerah ke 34 buah sekolah rendah di kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Lanang Alice Lau Kiong Yen ditemui pemberita selepas majlis penyerahan termometer itu memberitahu setiap sekolah akan menerima seunit hingga 5 unit termometer mengikut jumlah murid. Saya tahu ada sekolah yang mereka ada punya ialah ear thermometer. Ear thermometer kenapa saya tidak guna kerana ear thermometer sebenarnya you perlu tukar itu cap setiap murid. Setiap orang. Jadi itu pun you susah dapat itu equipment lah. Jadi saya guna yang forehead ini yang cepat, yang tepat dan boleh diukurkan dalam masa yang singkat untuk semua murid. Sementara itu, guru besar yang ditemui menyambut baik inisiatif itu yang diharap dapat membendung penularan COVID-19 dalam kalangan murid sekolah. It's good that we separate them in order to avoid them from spreading to their friends in the class. So I think this is a very good move done by YB. Dengan adanya termometer nanti pihak sekolah dapat
memastikan seseorang murid itu sehat ataupun demam. Sebab di sekolah selama ini tak pernah dibekalkan alat untuk menyemak tahap suhu badan murid. Pengagihan termometer inframerah tersebut bagi memudahkan pihak sekolah untuk memeriksa suhu badan murid-murid sebelum memulakan sesi pembelajaran di sekolah. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV merancang untuk memperkenal strategi baharu dalam pemberian vaksin anti-rabies kepada anjing liar. Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Datuk Dr. Khwaza Nizamuddin Hassan Nizam berkata, strategi berkenaan ialah memberi umpan vaksin yang dicampur dengan makanan. Jelasnya, strategi berkenaan akan diguna pakai di kawasan yang mempunyai banyak anjing liar dan sukar dilawati oleh pasukan veterina. Datuk Dr. Khwaza Nizamuddin berkata, ketika ini jabatan terbabit dalam proses mendapatkan umpan berkenaan. Tambahnya, selepas dilaksanakan, JPV akan melakukan kajian bagi mengetahui impak serta bagaimana pelaksanaan strategi tersebut boleh memberi kesan kepada imunisasi haiwan terbabit. Beliau menyatakan demikian semasa kunjungan hormat terhadap Timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar Douglas Uga Embas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri di Kuching. Datuk Dr. Khwaza Nizamuddin berkata, Sarawak telah melakukan yang terbaik dalam mengekang penularan wabak rabies di negeri ini. Beliau turut memberikan jaminan jabatan itu akan memberikan sokongan berterusan untuk usaha tersebut. Komuniti Harapan Malaysia KHM dapat membantu menyampaikan maklumat dan isu semasa dengan jelas kepada masyarakat. Pengarah Jabatan Penerangan Sarawak Haji Suwadi Haji Guliling berkata, pelaksanaan KHM sebagai rakan strategi kerajaan turut menjadi medium bagi menyemai dan memupuk semangat perpaduan serta toleransi dalam masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama. Jelasnya, KHM mampu dijadikan sebagai komunikator yang baik dalam menyampaikan maklumat serta menjadi mata dan telinga kerajaan dalam mengumpul segala maklum balas mengenai harapan, aspirasi serta isu-isu yang dihadapi oleh komuniti setempat. Jelasnya, selepas ditemui media dalam program kongsi Fachai bersama komuniti di Sarike, beliau berharap KHM terus memainkan peranan dalam meningkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap dasar-dasar kerajaan dan memperkasa jaringan komunikasi. Turut hadir Ahli Parlimen Sarike Wong Ling Biu serta kaki tangan JPN bahagian Sarike. Syarikat-syarikat di Sarawak yang layak dan telah menyertai anugerah kecemerlangan industri Ketua Menteri CMIEA tahun lepas digalakkan menghantar penyertaan bagi anugerah kecemerlangan industri AKI 2019-2020 anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak Sarimah Misman berkata, ini kerana kriteria penyertaan untuk AKI adalah berhampir sama dengan CMIEA selain jumlah penyertaan dalam AKI yang masih terlalu rendah. Sarimah Misman memberitahu pemenang keseluruhan AKI iaitu Anugerah Perdana Menteri akan menerima hadiah wang tunai RM500,000 dan piala. Penyertaan untuk AKI kini dibuka sehingga 30 April. Jelasnya, selepas merasmikan program ceramah Ketua Pegawai Eksekutif CEO di Kuching yang dihadiri 80 CEO dan ketua jabatan daripada sektor awam dan swasta. Terdahulu dalam ucapannya, Sarimah berkata MPC akan melaksanakan program penilaian kesediaan RA bagi membantu menilai ketersediaan perusahaan kecil dan sederhana IKS untuk beralih ke teknologi industri 4.0. Jelas beliau, ketika ini terdapat sebanyak 508 syarikat telah mendaftar di dalam program RA dengan 17 daripadanya merupakan dari Sarawak. Pusat Penerangan Islam Sarawak akan terus memainkan peranan dalam menyediakan ruang dan peluang kepada institusi keagamaan di negeri ini untuk saling berinteraksi serta bekerjasama dalam penganjuran aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada kedamaian dan perpaduan.
Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penerangan Islam Sarawak, Zabariah Matali berkata menerusi jaringan sosial yang kukuh, kerjasama untuk memperhebat aktiviti keagamaan secara bersama dapat dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian dalam majlis minum petang bersempena Forum Kepelbagaian Agama di Kuching. Jelasnya golongan yang beriman atau yang mengetuai persatuan keagamaan perlu saling mengenali rakan sejawat dari agama lain. Ini kerana mereka juga memainkan peranan dan tanggungjawab memperkukuh persefahaman, toleransi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai agama di Sarawak. Sarawak sekali lagi menjadi tumpuan peminat sukan lasak antarabangsa. Kejayaan penganjuran Spartan Race tahun lalu menyaksikan negeri ini bakal menyambut kehadiran kira-kira 4,000 peserta dalam dan luar negara yang akan menyertai acara yang dijadual berlangsung pada 4 dan 5 April depan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Wakil Kementerian Belia dan Sukan Negeri memberitahu setakat ini hampir 2,000 peserta dari 23 buah negara sudah mengesahkan penyertaan. Ini termasuk pelumba dari negara Brunei, Jerman, Filipina, Jepun, Switzerland, Australia, India dan Amerika Syarikat. Sebanyak 3 kategori akan dipertandingkan dalam perlumbaan tersebut, iaitu acara pecut sejauh 5 km dengan 20 halangan, kategori super sejauh 5 km dengan 25 halangan dan Spartan Trail tanpa halangan sejauh 10 dan 20 km. Perlumbaan yang diadakan di Institut Kepimpinan Sarawak Jalan Semenggoh Kuching itu turut menampilkan pemenang kejohanan Spartan Dunia 2019 Robert Killian dari Amerika Syarikat. Spartan Race yang julung kalinya diadakan di negeri ini pada Oktober lepas berjaya meraih gelaran laluan paling mencabar di Asia Tenggara. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Salam sayangi Malaysiaku.